Mahdi akan keluar. Sebelum Mahdi keluar akan kemarau. Kenapa? Kerana sebelum Dajjal keluar akan kemarau. Dan Dajjal keluar tak lama, Mahdi keluar. Mahdi keluar tak lama, Dajjal keluar. Jadi kemaraunya dulu. Kemaraunya 3 tahun. Dajjal keluar. Mahdi keluar sebelum Dajjal. Mahdi keluar sebelum Dajjal. Sebelum Dajjal akan berlaku perang besar. Kalau-kalaulah cuaca-cuaca yang panas ni adalah cuaca mukadimah Dajjal, bermakna dalam 3 tahun Dajjal akan keluar. Dalam 3 tahun Dajjal akan keluar. Bermakna dalam tempoh kurang daripada 3 tahun, Mahdi akan keluar. Setahun setengah, setahun. Dan dalam tempoh lebih kurang daripada itu, akan berlaku perang besar. Sebab ini semua ni sebelum Mahdi keluar akan berlaku perang besar. Sebelum Dajjal keluar, Mahdi masih akan keluar. Sebelum Dajjal keluar, kemarau dahulu. Loh, kok dah kemarau, Mahdi belum keluar. Dia bukan Mahdi dah keluar, nanti baru kemarau, baru Dajjal, baru gini. Dia overlap. Ya. Dia could be overlap. Tapi sequelnya begitu. Kemudian lepas Dajjal keluar, sengsara manusia semua. Maka hari ke-40, 40 hari itulah, waktu Dajjal itulah hari paling getir bagi sejarah manusia. Daripada sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, zaman dinosaur, zaman Namrud, zaman Fir'aun, zaman Hitler, zaman apa semua tu, perang dunia pertama, perang dunia ketiga, tak macam zaman 40 hari Dajjal. Begitu paling dahsyat kezaliman, paling dahsyat iman jatuh, paling dahsyat kematian, paling dahsyat porak peranda. Itulah dalam 40 hari zaman Dajjal. Mahdi ada, Mahdi tak terkekang. Mahdi ada, Mahdi tak boleh nak teratasi. Orang keluar daripada Islam berbondong-bondong ikut Dajjal. Yang tak tahan ujian, yang tak tahan apa semua. Apa nak buat, kita kena ikut. Apa nak buat, kita kena ikut. Apa nak buat, dah arahan. Apa nak buat, begitu dan begini semua. Astagfirullah, na'udzubillah. Kau dia cincang pun kau jangan ikut. Dia cincang pun jangan ikut. Kena latih dari sekarang lah. Latih dari sekarang, ya. Kemudian dengan Dajjal keluar 40 hari. Kok Dajjal waktu dia sangat-sangat dahsyat gitu, ya. Kalau dah 40 hari dia dahsyat, bermakna mukadimah dia tu pun cukup dahsyat. Mukadimah dia tu pun cukup dahsyat. Kalau lauk kau dah rasa sangat pedas, dari dia tumis tu pun dah mula pedasnya tu dah mula naik lah. Jadi kalau Dajjal 40 hari tu sangat dahsyat, prior to Dajjal, pre-Dajjal punya period pun dahsyat juga. Dia tu perang-perang yang mendatangkan sampai Mahdi keluar tu sangat dahsyat. Itu pun belum dahsyat. Itu pun dahsyat. Musuh mula gencar serang saja, mula attack saja, gobar saja, dia punya malahim saja. Itu dah dahsyat. Belum. Mahdi keluar. Dapat selamat sikit, sekejap. Kemudian Dajjal keluar 40 hari. Sangat-sangat dahsyat. Yang tadi, yang sebelum Dajjal keluar tu pun dah dahsyat. Yang sebelum Dajjal keluar tu pun dah dahsyat. Dah sangat dahsyat. Yang Dajjal keluar 40 hari tu sangat punya sangat dahsyat. Ketika itu janganlah kita nak ingatkan harta kita, rumah kita diambil orang, tanah kita tak ada mana boleh dapat balik. Nyawa kita pun mati pun tak dapat kisah. Yang hanya kisah iman tak iman saja ketika itu. Kemudian lepas dah Dajjal keluar 40 hari, hari ke-40-nya itu Sayyidina Isa turun. Hari pertama Isa turun, itulah hari penghabisan Dajjal, mati dia. Nampak Sayyidina Isa turun, dia lari dan Sayyidina Isa terbang kejar dia. Mati segala kufar. Kita akan lihat, mati segala kufar, mereka akan dibunuh, kok kesian dia. Kan sekarang kita ada juga kawan-kawan kita yang non-Muslim ke, akan tiba satu masa, tidak setiap yang orang yang tak syahadat pada Allah dan Rasulnya, semuanya memusuhi orang yang syahadat Allah dan Rasulnya. Bukan setakat memusuhi, bahkan nak membunuh dan membinasakannya. Dan mereka bukan dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Mereka ditindak oleh Nabi Isa kerana nak membunuh kita. Kau tak semena-mena Nabi Isa tu kok bukan turun aja jadi pembunuh, bukan, ya. Nabi Isa tu tindak dengan hak, ya, dengan hak. Bermakna orang-orang semua tu memang patut dibunuh, memang layak dibunuh kerana nak menyelamatkan orang-orang daripada dibunuh oleh mereka. Tak ada lain kecuali yang nama Muslim bunuh, Muslim bunuh. Itu sahaja. Setiap daripada mereka punya cogan kata begitu. Maka setiap daripada mereka dibinasa oleh Nabi Isa AS 40 tahun aman damai. Nasrani apabila ingat jumpa Nabi Isa, ingat dia yang orang bilang nanti Nabi Isa turun bawa Injil. Nabi Isa turun nanti bawa tidak, Nabi Isa turun dengan Al-Quran.
Nabi Isa tadbir dengan syariat Al-Quran. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi Bani Israel. Nabi Isa bukan Rasul Bani Israel ketika itu. Dia sebagai pemimpin bagi umat Nabi Muhammad. Menjadi, mula-mula dia jadi timbalan bagi Imam Mahdi. Dia timbalan bagi Imam Mahdi. Tetapi dia yang dapat matikan Dajjal dalam tangan dia. Jadi timbalan. Kemudian apabila Imam Mahdi wafat, Nabi Isa teruskan. Nabi Isa teruskan 40 tahun aman damai. Ketika tu emas keluar bertiang-tiang dari sungai apa semua begitu. Ketika sampai nak ambil emas, ambil lah. Bini pun dah mati. Sepupu pun dah mati. Dah tinggal berapa gelintir dah saja manusia. Kemudian dalam zaman takbir Nabi Isa, keluar Ya'juj wa Ma'juj. 40 tahun Nabi Isa takbir, wafat Nabi Isa. Wafat Nabi Isa. Lepas tu anak-anak kita sekarang ajarkan asas ilmu fiqah, asas ilmu tauhid, sembahyang, semua gitu. Nanti sini berbondong-bondong Nasrani masuk Islam. Siapa nak ajar mereka sembahyang? Siapa nak ajar mereka wuduk? Anak-anak kita lah. Kita kalau ada, kita ajar. Tapi kita rasanya kita dah mati sebelum itu. Kita dah kena bom lah. Rasanya kena tikam lah. Ya. Budak-budak yang baru lahir sekarang ni, zaman Nabi Isa tu dia orang tengah remaja. Dia tengah muda-mudanya. Dua orang jadi tenaga harapan Nabi Isa AS. Mudah-mudahan tak mati kena bom anak cucu kita ya. Begitu ya. Ada yang akan survive, ada yang akan survive. Allah punya rencana juga ya. Kafir bikinlah rencana. Kau bikin apa? Tanpa mereka sedar rencana mereka tu semua di bawah rencana Allah. Rencana mereka semua tu di bawah rencana Allah. Bikin untuk sampai satu masa nanti mereka rasa kita capai. Ya Allah beri. Kita capai. Ya Allah beri. Kita capai. Ya Allah beri. Kita capai. Allah sekat. Habis mereka ditindak oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Kita hanya tengok saja percaturannya. Kita hanya tengok stepnya, sekuennya. Begitu. Nah, apabila wafat Nabi Isa AS, kemudian orang dah mula kufur. Orang mula kufur. Sekejap aja. Banyak jadi kufur. Yang mukmin tinggal sikit balik semula. Serta-merta. Selang berapa hari saja. Kemudian lepas itu Kaabah pun runtuh. Quran pun hilang. Tengok semua jadi kosong. Dalam hati pun tak ingat nak baca Qul Huwallahu Ahad pun tak ingat. Fatihah pun tak ingat. Hanya mereka masih boleh ingat Allah sahaja. Allah sahaja. Kaabah pun tak ada sehingga orang bilang dulu orang ada tahu tak sembahyang-sembahyang dekat sini. Tapi mana sekarang tempat tu ya? Sekarang Kaabah dah hampir dilupakan orang. Orang dah tak sebut Kaabah lagi, tak sebut apa semua. Nanti sekarang dah mula lenyap daripada ingatan orang. Nanti akan lenyap betul atas permukaan bumi. Dan ketika itu nanti Allah Ta'ala turun tahankan matahari. Nabi mengatakan, kau tahu matahari kalau dia terbenam dia mana pergi? Matahari terbenam, sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya saja mengetahui. Rasulullah mengatakan matahari kalau terbenam dia pergi menghadap Allah di bawah arasy. Kau jangan nak mengada-ngada. Kita belajar geografi, matahari tak ke mana-mana. Bumi berputar menjadikan malam dan siang. Bumi mengitar menjadikan 4 musim dan setahun demi setahun. The rotation of earth cause day and night. The revolution of earth around the sun cause the 4 season and calendar. 1 year calendar. Itu kau belajar geografi. Ini daripada master of all geography. Nabi SAW. Nabi mengatakan bahawasanya matahari pergi sujud pada Allah di bawah arasy. Nanti Allah Ta'ala mengatakan terbitlah engkau di tempat engkau terbit. Terbitlah engkau di tempat kau terbit. Maka dia terbit. Tempat terbit. Sehingga satu hari nanti pada zamannya dah sampai. Matahari ditahan oleh Allah Ta'ala. Maka seluruh bumi tak ada matahari. Sekarang kau bolehlah kau siang kau telefon orang negeri orang putih. Oh kami tengah malam. Kau malam. Kau telefon orang Hadramaut. Oh kami masih siang. Satu masa nanti kau telefon Hadramaut. Kau telefon England. Kau telefon mana? Kami malam. Satu dunia tidak ada matahari. Tiba-tiba terbit kok dari barat. Ketika tak ada 3 hari tak ada matahari, orang mukmin masih ada segelintir tu, taubat dan istighfar. Betul-betul terbit dari barat. Yang lalai mana ni? Ini fenomena biasa. Macam kita sekarang lah, ini wabak biasa. Dia habis beserta macam-macam pun habis. Terbit dah bukan daripada timur lagi dari barat. Dari barat fenomena pulaknya begini. Itu gini. Allah ambil gambar semua nanti. Kalau masih ada gambar lah ketika itu ya. Allah. Terbit daripada barat. Lepas itu Allah Ta'ala keluarkan angin. Semua mukmin mati. Semua mukmin terhidu angin tu semuanya mati. Dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Ketika itu jangan kau tak mati. Kau tak mati tu bermakna kau bukan mukmin. Awal yang akan mula mati semua sayyid-sayyid turunan Rasulullah. Zuriat Nabi dahulu ya. Kalau adalah Al-Kaf, Al-Jufri, Al-Haddad semua itu mereka akan diambil dahulu. Kalau masih ada saki-bakinya. Kemudian lepas tu mukmin yang lain. Lepas itu tak ada tinggal kecuali yang kafir. Nama Allah pun tak sebut. Maka tengah itu pun sempat belanja di pasar. Sempat beli belah. Tiba-tiba langit terbelah, bumi meledak. Itulah. Jadi kalau terbit daripada barat boleh tinggal hanya kiranya berapa hari saja. Mungkin 1, 2, 3 hari aja. Lepas itu sudah
Kiamat besar. Kiamat besar. Dan waktu ini sekarang sudah semakin dekat. Dia bila mula Allah Ta'ala buka gempar perang saja, terperanjat kita. Macam orang sakatul maut, tiba-tiba terbuka hijab, nampak malaikat. Takut tak? Belum nazak ya. Mula nazaknya tu bila? Apabila keluar Imam Mahdi. Itu mula nazaknya. Keluar Imam Mahdi, dah tak boleh ghostan lagi. Apabila keluar Imam Mahdi saja, itu tanda besar pertama sudah keluar, maka seperti tasbih putus. One after another, one after another, one after another, one after another. Selagi sebelum nak tunggunya, sekarang ni bumi tengah, ibarat orang tengah demam panas. Demam panas, tengah betul-betul tengah hot sekarang ni. Nanti apabila, kita rasa bahannya, kita pun rasa confinementnya, kita pun rasa, sebab kita part of alam ya, kita part of alam ya. Kalau orang sakit sajalah, orang sakit kepala, jari tak sakit kan? Jadi boleh jual, keluar pergi shopping. Kan tak pergi keluar pergi shopping. Jadi kena dalam buat juga, jadi kena kat dalam rumah juga. Aduh, sakit perut, pipi boleh keluar. Kan tak boleh. Sekarang alam semesta tengah sakit, kita pun termasuk tak boleh keluar. Sama juga, kita part of alam. Kita part of alam ya. Kita part of alam. Kita part of. Nanti mula berlaku malahim dibuka oleh Allah. Sekarang tengah kumpul. Kuatkan rohani kita. Kuatkan batin kita. Kuatkan tawakal kita. Kuatkan takwa kita. Kuatkan sadaran kita. Standby cushion banyak-banyak. Zikrullah. Impact perang keluar saja terperanjat manusia. Lebih terperanjat daripada atuk kita zaman Jepun dulu. Zaman Jepun masih pakai perigi. Kita orang masih kampung-kampung masih pakai perigi. Lampu masih lampu pam. Masih pakai minyak. Tetapi ketika zaman sekarang, orang tak tahu pun macam mana nak bikin lampu minyak. Orang dah tak ada perigi pun. Dia punya impact, kita dah air mudah buka pipe. Dah mudah kereta dan itu semua tak ada. Nanti semua terperanjat. First impactnya. Tetapi orang yang selalu sebut ya latifan bi khalqih, ya latifan lam yazal, ya latif, ya latif, ya latif, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, akan rasa kelembutan. Macam orang terperanjat, orang kena sakit kan terperanjat, tapi kemudian dia dapat take it kan. Belum sembuh tapi dapat take it. Begitulah. Kita nanti akan terperanjat tu, tapi kita dapat take it. Dan tolong jaga takwa kuat-kuat. Kerana Allah sudah sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah Taala, jalan keluar ada. Ada jalan keluar. Ini bumi Allah punya lah. Kau perang ke, kau bom ke, apa ke, ini tetap Allah punya. Orang yang takwa ada jalan keluar. Sehingga kalau ulama mengatakan kalau 7 petala langit, 4 bumi sekalipun, orang yang bertakwa ada jalan keluar. Flat jatuh, bangunan jatuh, gunung hempap, langit 1 petala, 2 petala, 7 petala, tak tahu orang bertakwa kau boleh keluar. Macam mana kau boleh keluar? Takwa, orang bertakwa boleh keluar. Sebab Allah dah sebut, pasti keluar. Nanti dalam gitu orang takwa dapat solution. Orang takwa tak ada air, tak tahu ada terbit mata air. Takwa tak ada makan, tak tahu nampak ada boleh makanan. Ketika itu Allah Ta'ala beri. Ini Allah punya lah, Allah punya tadbir lah. Orang kafir dia nak bikin apa-apa, Allah Ta'ala batalkan. Selalu Allah Ta'ala batalkan rancangan mereka tau. Jangan ingat orang punya taktik kepada kita. Semuanya lulus sebelah kita. Banyak dia punya taktik kepada kita. Banyak dia punya pengaruh kepada kita. Lo kok tak jadi? Orang-orang ni kok degil tak nak ikut cakap. Lo kok begini? Lo. Kita tanpa kita ingatkan, wah orang sedang mara sekarang. Di samping mereka sedang mara, mereka sedang low and low and low and low. Bukan low gitu ya. Low Jawa lah. Mereka, aduh kenapa gini? Banyak rencana-rencana mereka dikandas oleh Allah Ta'ala. Di samping Allah lulus pun lulus, tapi banyak big project mereka juga sangkut. Jangan cakap mereka lulus saja. Sebab Allah Ta'ala punya juga yang akan lulus. Allah Ta'ala punya juga yang akan lulus. Dari sekarang banyak rencana mereka tak licin, not smoothly. Siapa boleh halang Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bertakwa. Dari sekarang kita kuatkan takwa kita. Jadi apabila kita banyakkan baca ratib, banyakkan baca zikir, banyakkan baca wirid, itu adalah impact. Itu adalah cushion bagi impact. Jadi apabila impact yang datang kita tak terperanjat sangat. Terperanjat tapi lepas tu kita dapat cool, dapat tenang dan kuatkan takwa nanti dapat jalan keluar. Walau mati sekalipun, walau tak ada harta benda langsung sekalipun, sebatang kara selai sepinggang sekalipun, ada jalan keluar, ada solution. Dah halang-halang aku sebatang kara, dah halang-halang aku selai sepinggang, ya aku rela mati. Makin kuat lagi beraninya. Ya aku rela mati. Begitu. Dia akan cakap itu makin lemahkan kita, makin kuatkan semangat kita. Allahu Rabbul Alamin. Ya. Ini kita cakap ni mungkin lagi 2-3 hari, mungkin lagi 2-3 bulan, mungkin lagi 200-300 tahun. Nothing wrong mention now. Nothing wrong. Kalau memang betul lagi 2-3 ribu tahun baru kiamat, paling tidak kita boleh gunakan persiapan ini untuk kiamat kecil kita sendiri. Tak ada rugi pun sedikit.
Kau tak ada persiapan, kiamat kecil datang ke, kiamat besar datang ke, kau tak ada pegangan. Ya, begitu ya. Terbit daripada barat saja, hanya tinggal berapa hari saja. Ketika itu pun pintu pengampunan dah tertutup. Jadi yang sempat tobat dalam tempoh 3 hari gelap tu, dalam tempoh 3 hari gelap itu, dia tobat, terbit daripada barat saja, dah tak ada tobat lagi. Ketika sekarang ibarat dunia seluruh alam dah sakit tenat. Sakit tenat. Dia punya betul punya impact sakitnya tu apabila malahim dibuka. Itu dah mula sakaratul mautnya. Tapi hijab belum dibuka sangat, tapi dah mula sakaratul mautnya. Keluar Imam Mahdi saja itu dah ibarat nazak, nyawa dah mula ditarik. Apabila matahari terbit daripada barat, itu dah ibarat nyawa dah sampai ke sana. Sama punya itu. Kiamat besar, ini kiamat kecil. Dia punya step dia, sekuen dia begitulah ya. Semogalah kalau tak jumpa pun tak apalah ya. Tak jumpa, tapi tak jumpa siapa? Tak jumpa maknanya jumpa mati tau. Tak jumpa maknanya jumpa Israel tau. Masuk kubur. Nah, terima ketentuan kita. Dan kalau kita tak jumpa, bermakna ahli keluarga kita terserah kepada Allah Ta'ala lah jaga. Jangan bimbang ya, kalau aku mati siapa nak jaga anak isteri kita. Sekarang pun yang jaga Allah lah, bukan kita lah. Sekarang pun bukan kita yang jaga, Allah yang jaga. Yang beri mereka rezeki Allah, bukan kita. Tapi kita boleh kerja, kita boleh usaha. Di sana kau boleh buat more than what you do now. Kalau kau dah mati, sekarang pun setakat kau berada dengan kau punya dosa-dosa gini pun, Allah Ta'ala izinkan kau beri manfaat kepada anak isteri kau. Ketika kau dah mati, mudah-mudahan dapat pengampunan Allah Ta'ala. You can do more over there. Kau punya perhatian anak cucu kau minta doa, dia selamat. Kau minta doa, dia selamat. Don't worry. Anak cucu kau Allah Ta'ala pelihara. Kau sayang, Allah Ta'ala lebih sayang. Mereka terpayah sedikit. Kau kat sana kau akan glad, akan tengok. Tak apa nak, sabar sikit nak ya, kau sabar. Tuhan tengah naikkan magang kau nak. Kau sabar sikit nak ya, kau sabar sikit. Tak apa, kau kena bully tak apa. Sekejap aja nak, nanti kau syahid. Kau jumpa bapak nanti. Begitu ya. Kat sana konsep tak macam sekarang kan anak kita kena gigit nyamuk pun kita tak terima kan. Sekarang kan anak kita kena cakap kucing aja pun kita tak terima kan. Kat sana nanti kita tak apa nak, ini bagus nak, ini naikkan makam kau nak. Tak apa nak, Allah Ta'ala sedang nak naikkan darjatmu nak. Dari sana nanti kita mudah-mudahan kitanya tak kena hentamlah di sana ya. Begitu ya. Baiklah. Itu hadis tentang matahari terbit daripada barat, tentang pengampunan. Taubat, pintu taubat tertutup apabila matahari sudah terbit daripada barat. Takdir Allah Ta'ala belakangan ini kita baca kitab banyak sebut matahari barat, sekuen-sekuen ini semua tu. Padahal bukan kita atur cara, Allah mengaturkan nakkan this topik keluar. Sebab tak lama this topik akan jadi the in trend of topic. Jadi kita nak kena disampaikan Allah Ta'ala informasi ini kepada kita ya. InsyaAllah hadis yang ke-8 kita baca pada pertemuan akan datang. Allah Ta'ala merahmati kita InsyaAllah.